Bersama dengan satu lagi sesi wawancara. Kali ini kita menampilkan ada 3 belia yang akan banyak memberi informasi kepada kita mengenai dengan cergas, terperinci dan smart. Ya, Alhamdulillah, dan pagi ini kita bersama dengan 3 orang temu undangan kita yang masih lagi belia sebetulnya. Betul. Iaitu bersama dengan kita sebelah sisi kiri saya yang mulia Dayangku Nur Baizura binti Pengira Haji Daud, iaitu Presiden ataupun pengasas Kudus Management Belia Hari Esok dan juga penyokong hak ibu dan anak. Ya, dan bersama, di sebelah di tengah-tengah kita perkenalkan bersama dengan Yang Mulia Awangku Abdul, betul ya, Awangku Abdul Faris Pengiran Idrus, betul, Awangku yang Abdul tengah-tengah. Farid, yes. Merupakan maafkan saya, Awangku Abdul Farid, yes, bin Pengiran Idrus, merupakan ahli jawatan kuasa Kudus Belia Hari Esok. Ya, kita ucapkan selamat datang. Juga yang di hujung sekali bersama dengan Yang Mulia Abdul Wafi bin Haji Abdul Rahman, merupakan naib presiden kedua dalam Kudus Management Belia Hari Esok, merupakan juara pidato, ya, betul ya, pada 2012-2020. Ya, betul. Alhamdulillah, kita ucapkan selamat datang untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan Ivan. Dan kita membicarakan hari ini mengenai dengan cakah titih lieutenant ya. Jadi bolehkah Dayangku sebagai Dayangku ya menerangkan sedikit tentang projek kempen Brunei ini secara ringkas? Okey, ini adalah projek kedua Brunei, kempen Brunei Unified ini kami punya projek kedua bagi tahun 2021, dan Brunei Unified ini ia adalah mensatukan semua Brunei bersatu dalam tani menghadapi situasi new normal, pandemic new normal. So banyaklah yang dimasukkan di dalam kempen ini, daripada penguatkuasaan hukum, apa lagi tu? Pelbagai lagi jenis agensi kerajaan juga yang terlibat dalam acara ini ya. Seperti ada mengikuti tema-tema untuk setiap harinya itulah. Yes, ada kesihatan, ada pendidikan agama, ada awareness, teknologi dan juga global budaya. Dan mungkin kita beralih kepada Farid ya. Dan bila sebetulnya dan di manakah acara Brunei Unified ini berlangsung, dan berapa lamakah kempen ini biasanya dijalankan? Okey, terima kasih. Jadinya acara ini akan berlangsung pada 9 hari bulan Februari ya, Februari 2021 ini, which is hari Selasa minggu depan. Ia akan berlangsung selama 6 hari sehingga 14 hari bulan Februari. Dan ia akan berlangsung di The Mall Gadong, di Center Atrium yang di tengah-tengah mall itu. When you masuk ke entrance, di tengah-tengah itu The Center Atrium. So jadinya acara itu akan berlangsung dari pukul 9 pagi sehingga 9.30 malam. Jadinya dari pagi itu sampai ke malam acaranya akan berubah-ubah. Dan hari-hari itu pun lain-lain acaranya. Yes, ada aktiviti. Yes, ada aktiviti, awareness, penguatkuasaan. Ya. Jadi diadakan pada 9 Februari ini, itu hari Selasa, diadakan selama 6 hari ya. 6 hari betul. Sehingga 14 Februari. Jadi orang ramai boleh datang ke The Mall Gadong ya, itu bermula jam 9 pagi sehingga 9 malam ya. Betul. Tadi Farid ada mengatakan ianya 6 hari diadakan dan selama 6 hari berbeza acara yang akan diadakan. Acara. Jadi pada hari pertama, kedua sehingga ke-6 adalah tidak sama. Tidak sama. Baik, kita ingin mengetahui pula mengenai dengan siapakah sasaran yang akan dilibatkan dalam kempen ini. Mungkin Wafi dapat menjelaskannya. Silakan Wafi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bercakap mengenai tentang sasaran, kita lebih menumpukan kepada belia-belia lah secara khasnya. Yang mana belia-belia ini kami ada menjemput beberapa buah sekolah, sekolah-sekolah kerajaan di Brunei, dan juga kita ada relevant audience mengikut tema-tema untuk macam hari 2, hari 3 dan seterusnya itu. Kami ada relevant audience. Kalau enforcement law, kami ada memanggil macam kalau ada pasukan-pasukan kadet, pasukan daripada polis Raja Brunei, tentera Bulan Sabit Merah. Bulan Sabit Merah. Kemudian hari Rabu kita juga ada tentang kesihatan. Hari Khamis kita ada memanggil pendidikan Islam.
warga-warga daripada college university, perguruan agama serta berkawan. Pada hari Jumaat kita menyentuh tentang mother and child awareness. Jadi sudah setentunya kita memanggil ibu-ibu juga khusus untuk kekeluargaan. Begitu juga dengan hari Sabtu kita ada tentang global culture, dan juga hari Ahad kita ada sempena Technology Day, dan Technology Day itu sememangnya kami memanggil belia dan juga masyarakat awam untuk turut serta kerana pada hari Ahad tu kita ada workshop dan juga program kemahiran diri, insyaAllah. Iya, jadi pastinya dibuatkan dengan berbagai aktiviti-aktiviti ya. Di antaranya tadi terdapat disebutkan hari Rabu mengenai dengan kesihatan, hari Khamis mengenai dengan pendidikan agama ya. Jadi sasarannya pada belia. Jadi kalau Intan kalau belia pandang sana, kalau pada saya beliau. Ini dah kalau belia dah, kalau Abang Is Saya beliau. pemimpin belia. Pemimpin. Boleh. Boleh diterima. Alhamdulillah Baik, ya. kalau hari Jumaat mungkin waktunya agak berbeza dibandingkan dengan hari lain. Jadi bermula pada pukul berapa tu Daengko? 9 pagi kalau hari Jumaat. Kalau hari Jumaat 9 pagi 9 pagi hingga pukul 11 mungkin. 11. Yes. Lepas itu kami mengambil break untuk sembahyang Jumaat. Ya. Then we will be disambung back pada jam 2. 2:30. 2:30 sampai malam 9. Sampai malam. Yes. Baik. Iya, dan mungkin boleh dijelaskannya, Wafi, jelaskan antara objektif utama bengkel-bengkel dan juga kemahiran diri yang akan diadakan ini. Baik, bila kita bercakap tentang bengkel yang diadakan, sebenarnya bengkel ini ia lebih memfokuskan kepada kompetensi ataupun kemahiran diri belia itu sendiri. Antara bengkel yang disentuh insya-Allah nanti ialah contohnya bengkel pengucapan umum yang akan saya sampaikan sendiri tentang kemahiran asas pengucapan umum. Kemudian kita juga ada bengkel menulis CV dan juga temu duga yang akan disampaikan oleh agensi yang tertentu. Kita juga ada bengkel kemahiran asas membuat kertas kerja yang ini lebih dikhususkan kepada mahasiswa-mahasiswi dan orang ramai juga boleh datang sebenarnya. Kemudian kita juga ada bengkel Google Team Collaboration yang mana ini merupakan satu bengkel yang unik kerana di dalam Google Team Collaboration ni dia lebih mengutamakan kepada produk-produk Google. Contohnya Google Document, Google Sheets, Google Form dan pelbagainya itu. Dan yang terakhir sekali ialah bengkel analisis SPSS, Statistical Package for Social Science, yang mana bengkel SPSS ini digunakan, lazimnya digunakan di dalam kalangan universiti untuk membuat analisis data. Jadi insyaAllah antara objektif utama bengkel-bengkel ini diadakan yang selain daripada membangun jati diri belia untuk supaya lebih mahir dalam pelbagai bidang, dia juga sebenarnya boleh mengaktifkan merangsang daya minda dan psikologi belia itu sendiri supaya kita dapat serasi dengan negara-negara luar biar kita seadun dengan kemahiran-kemahiran di luar nanti insya-Allah. InsyaAllah. Jadi itulah antara objektif utama yang bengkel ini dan juga kemahiran ini diadakan. Jadi kita akan beralih kepada Awangku Farid ya. Yes. Ya. Difahamkan bahawa kempen ini ianya lebih menjurus kepada kendiri belia ya. Jadi mungkin boleh diterangkan dengan lebih lanjut lagi antara matlamat utama, visi dan juga misi Kudus ini sendiri. Okey. Kalau menyentuh tentang matlamat utama yes, as the nama sendiri Brunei Unified, so everyone is together. Yeah. So we want to satukan semua tu in one place, in one satu pandangan, semua sama. So jadinya bukannya fokusnya untuk orang umum saja, belia, mothers, ada orang berkemampuan, orang kurang kemampuan ke apa, seluruh Brunei itu. Jadinya bagi macam misi Kudus ini sebagai penyedia wadah yang holistik kepada generasi belia yang untuk generasi belia yang untuk mencurahkan sumbangan bakti kepada negara dan juga agama. Memberi balik kepada masyarakat. Ya. Jadi untuk visi penentu, Kudus penentu hala kepada belia yang proaktif. Jadinya dan juga peneraju kepada belia yang progresif serta pemangkin sebagai pemangkin semangat kerjasama kepada belia yang produktif. So jadinya kami ni yang Kudus ni sebagai platform untuk membantu belia-belia yang proaktif,
progresif dan produktif ini. Kadang-kadang kedua orang ni walaupun proaktif tapi indah tahu ke mana. Indah tahu ke mana. Ya, indah tahu ke mana. So tujuan. kami buka platform ini untuk welcome semua belia-belia yang ada di Brunei Darussalam. Baik. Baik, kita kembali kepada Wafi lagi. Kita ingin mengetahui mungkin dapat dikongsikan sedikit apakah slogan yang digunakan untuk acara ini, iaitu apa tadi cakah, titih dan juga lutanan. Silakan. Baik. Kalau kita lihat takrif secara umum, cakah, titih dan lutanan. Cakah ni dia bermaksudnya energetik. Dia cergas dan juga cerdas. Cergas pada tubuh badan, cerdas pada minda. Itu adalah cakah. Kemudian titih ni dia lebih kepada usaha, kegigihan seseorang itu. Jadi Kudus ini sendiri, khusus untuk acara ini, kami lebih menekankan tentang elemen-elemen tenaga, cakah. Titih tentang kerjasama, kerajinan, kegigihan. Dan lutanan ini merupakan satu yang terancang, yang strategik. Artinya kami menyusun acara itu bersempena dengan apa, mengikut hari apa temanya, siapa audiensnya. Jadi susunan acara itu lebih kepada kelutanannya itu sendiri. InsyaAllah. Jadi itulah antara yang masukkan dengan slogannya, itu cakah, titih, lutanannya. Alhamdulillah. Jadi kita akan bersama dengan Wafi, difahamkan juga bahawa antara salah satu program yang diadakan di dalam kempen ini ialah kemahiran-kemahiran diri seperti pengucapan umum, menulis CV, Google Team dan sebagainya. Jadi mungkin boleh berkongsi sedikit mengenai dengan program-program yang bakal diadakan ini. Baik, yang pertama sekali ialah pada hari Selasa akan diadakan bengkel pengucapan umum. Sedikit ringkaslah mengenai tentang bengkel pengucapan umum ini. InsyaAllah saya akan sampaikan bengkel ini tentang apakah asas-asas yang perlu dikuasai oleh seseorang itu apabila sedang berada di hadapan orang, macam mana untuk menjadi berani, macam mana apakah faktor-faktor yang perlu kita tekankan semasa kita berada di hadapan orang, khususnya kalau sekiranya kita seorang pemimpin, contohnya pemimpin, apa yang perlu dikuasai oleh setiap pemimpin. Kalau kita seorang businessman ataupun businesswoman, apakah rukun ataupun asas-asas yang perlu kita ada untuk menginfluence, membagi pengaruh kepada orang. Seterusnya, kalau kita lihat kepada menulis CV dan juga temuduga, yang ini insyaAllah akan disampaikan oleh beberapa agensi kerajaan. Yang ini lebih menekankan kepada peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan, kemudian khusus dalam menulis CV itu, kadang-kadang kita ni tidak semua tahu apa penulisan asas menulis CV itu. Jadi insyaAllah diadakan menulis CV dan juga temuduga ini supaya orang luar tahu macam mana cara menghasilkan CV dan temuduga yang akan dijalankan nanti. Kemudian Google Team Collaboration seperti yang saya katakan tadi. Dunia sekarang ni kita lebih kepada maya, serba digital. Jadi kita cuba menggunakan sistem format paperless, tidak menggunakan kertas. Contohnya sekarang kita ada work from home, work from school Study from home. Study from home cuma semua itu kan. Jadi lebih menggunakan kepada produk-produk Google Document, Google Form, Google Sheet, semua itu. Jadi pengisian, objektif pengisian Google Team ini ialah untuk memudahkan orang ramai supaya dapat mengakses dan menghantar dalam sekejap masa saja. Tidak perlu menggunakan kertas, tidak perlu datang jauh-jauh lagi, berat-berat lagi kan. Jadi akses mudah saja. Dan yang terakhir ialah analisis SPSS seperti yang saya katakan tadi. Yang ini lebih menjurus kepada penganalisisan data-data. Contohnya khas untuk bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang menjalankan kajian luar, kajian lapangan. Analisis SPSS ini sangat berguna. Dia sebagai satu kewajipan dalam setiap universiti untuk kita menghayati, memproses benda ini. Kerana dalam SPSS ini sendiri kita ada memerlukan beberapa elemen yang nyorong satu indikator, satu kunci supaya kita dapat satu data yang mantap. Contohnya kita nak mengkaji apa perbezaan faktor A dengan faktor B, apa pengaruhnya dan semuanya, itulah insyaAllah. Ya, Alhamdulillah. Memang banyak sebetulnya manfaatnya sekiranya orang ramai dapat datang untuk mengikuti bengkel-bengkel yang akan diadakan ini pada 9 Februari hingga 14 Februari ini. Ini khusus kepada kepada yang orang ramai sedang mencari pekerjaan. Memang ini cukup bermanfaat sebetulnya. Jadi mudah-mudahan platform yang akan dibawakan ataupun diketengahkan nanti insyaAllah memudahkan lagi sebetulnya. Jadi bila belia kita bertindak dan bersuara insyaAllah ianya membuka ruang pada kita dan membuka minda kita selaku orang Brunei sendiri, memberi kesedaran kepada kita betapa pentingnya untuk
ketanding sama-sama, bukan saja kami, beliau, tapi khususnya beliau sendiri berinisiatif untuk mewujudkan acara-acara yang seumpama ini. Jadi kita kembali kepada Dayangku ya. Seperti yang dimaklumi bahawa Kudus sendiri telah banyak bergiat aktif ya dalam program berbentuk iaitu meningkatkan kesedaran kepada masyarakat. Ini yang saya maksudkan. Jadi mungkin Dayangku boleh terangkan sedikit apakah bentuk-bentuk program kesedaran yang diselitkan di dalam kempen ini nanti. Silakan Dayangku. Okay, thank you. Terlebih dahulu ia bergiat aktif dalam program berbentuk meningkatkan kesedaran kepada masyarakat ya. Kami more bergiat aktif before into kempen-kempen kesedaran. Jadi daripada sana kami mendapati yang yang kami bawalah apa yang banyak, ada yang kekurangan, ada yang apa, so kami buat masukan menjadikan satu Brunei Unified. So di dalam meningkatkan kesedaran ini, awareness cakah titih lutanan kami ini bagi Wafi tadi, untuk bagi belia is cakah titih lutanannya untuk melutanan ni merapikan lagi ya, bagi belia-belia apa. Tapi untuk kempen kesedaran, ia sebenarnya cakah titih lutanan ini sebenarnya tani orang Brunei ini. Pasal kempen kesedaran tani kirakan tani cakah menolong. Cakah menolong. Sangat prihatin. Sangat prihatin. Orang Brunei umumnya sangat prihatin menolong. Terutamanya masa mula-mula tani belum lagi tahu pasal COVID-19. Everybody, semua orang mematuhi peraturan. Semua orang ada uri atau ingau. Betul. So atu cakah tani untuk mau tahu and membantu satu sama yang lain. Especially ada orang yang sampai orang dorang kehilangan pekerjaan. Ada juga ter-effect because of economy. And then after that, the titih itu orang ketani ini dalam pasal kempen kesedaran ini, ia titih memahami keadaan. Titih memahami keadaan, orang ni macamnya ani memerlukan ani. So titih benar-benar dorang telitikan lagi macam apa bis dia mau kami tolong, apa bis dia mau kami buat. Dan selepas sudah memahami keadaan itu, baru lutanan rapi menyusun strategi satu-satu. Ada donation drive, ada yang orang apa, tani besar. Semua sekali memudahkan, include macam pension apa tu. Dorang pun macam memudahkan, like ada drive thru apa. So this is macam awareness katanya itu, in a part of awareness, kefahaman cakah titih lutanan. And then dalam program yang akan diadakan dalam Bruneified ini. Bruneified pun ada juga slogannya. Orang Brunei Unified. Brunei Unified slogannya, you are what Brunei is all about. To make everyone ini included. Siapapun siapa yang ada di mana-mana di Brunei sekarang melihat macam Brunei Unified, slogannya you are what Brunei is all about. So bis kita akan terasa kami pun ada. Kami pun ada di dalam ini. Tapi yes. So di dalam meningkatkan kempen kesedaran pun kami akan menyediakan juga coffee table talk dialogue forum tentang parenting skill anak-anak dengan harapan. Anak-anak dan impian, ibu dengan harapan. Kenapa aku dan apa tu? Stop body shaming. Stop body shaming ini yes, stop body shaming. Artinya jangan permasalahkan tentang ukuran. Kira bully yang berleluasa lah. So dalam 4 elemen talks ini sekarang akan more into parenting skill, more untuk menolong ibu-ibu, dan more into apa tu YB ni more yang macam mungkin belia-belia yang ada mengalami macam stress masalah kehubungan, putus asa lah. Yes, macam itu kan. And then YB yang orang kurang percaya diri. So macam semua ni kami jadikan dalam satu elemen Brunei Unified ini. So ia ada pembelajaran, ia ada mentelitikan pasal kesihatan, pendidikan agama, tentang meningkatkan kempen kesedaran, global budaya. Global budaya ni sama juga ia akan kami akan ada bersama-sama dengan negeri lain juga untuk menjayakan orang welcome yang negeri lain yang ada di Brunei. Macam orang katanya akan membuat yang orang Brunei ni terasa macam melancong, tapi orang terasa Brunei is home. Yes. So itulah di dalam orang simulasi dalam kami punya event inilah. So not just for orang Brunei lah. So semua open. Kami ambil orang-orang dari negeri lain supaya bersatu juga tani pasal masa ni kita ni dapat keluar ke mana-mana. Jadinya kalau sudah nanti di waktu acara tu di mall tu nanti macam semua ada. So bukan satu culture saja ada tapi culture-culture lain ada juga. So macam
orang Brunei akan terasa Brunei ni sebagai Brunei pasal ni this is our home. Yes. Tapi when ada culture yang lain, oh okay, I feel like di luar sudah pasal ada orang lain. Ya, jadi berbagai yang akan kita ni perolehi ya menerusi Betul. bagi Tapi tersebut. sebetulnya memang kita akui sebetulnya Intan dan juga Auda penonton sekalian, bukan kita bermaksud untuk mendabik dada, tetapi dalam hitungan 271 hari kita dalam hitungan sifar ya, tanpa alhamdulillah tidak menerima alhamdulillah. Jadi itu tidak perlu kita nafikan lagi, tetapi itulah ketitihan ataupun kepemedulian orang Ketanah sendiri, kesedaran orang Ketanah sendiri untuk betul-betul menjagakan keselamatan negara kita sendiri. Itulah Brunei kita. Baik, untuk akhir saya serahkan pada Intan. Ya, mungkin boleh secara ringkas dalam masa 1 minit sahaja. Ya, mungkin boleh memberikan mengenai dengan kempen ini. Boleh memberikan mengenai dengan kempen ini yang akan diadakan. Silakan. Okey, jadinya acara ni akan berlangsung selama 6 hari ya. Dan 6 hari itu ada public holiday juga. So mungkin kalau ada orang-orang yang mungkin dia tahu apa akan dibuat waktu public holiday atau apa, maybe this is the place. Kalau akan datang every single day pun indah papa. Kami terima. We welcome people. Because we Kudus ni kami mengalu-alukan orang semua datang. We give our help. So we listen to people. Jadinya sekarang di acara ini semuanya ada. Jadinya bolehlah boleh berkunjung. Boleh berkunjung melihat apa-apa yang ada lah. Dan ada juga yang sekarang ada certain day tu ada acara quiz dan permainan-permainan yang dibukakan untuk public. So jadinya orang ramai dialu-alukanlah datang. Jangan takut. Datang saja. Tapi dipastikan mematuhi segala SOP yang SOP ditetapkan. kita ni masih lagi COVID control ni mesti tani macam kalau demam jangan tak datang. Ya, alhamdulillah ya. Take care. Baik, Terima kasih. terima kasih kita ucapkan kepada Daengku Nur Baizura sendiri, juga untuk Abdul Wafi dan awangku Abdul Farid ya. Terima kasih. Terima kasih juga kerana sudi menjemput kami. Ya, alhamdulillah.